Sejarah bangunan Sultan Abdul Samad. Kewujudan bangunan bersejarah tidak boleh dinafikan sangat penting kepada sesebuah negara merdeka kerana ia memberikan penjelasan mengenai bagaimana bermula kewujudan negara berkenaan. Hai, sekarang berada dekat bangunan Sultan Abdul Samad. Bangunan Sultan Abdul Samad telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan dalam kategori tapak warisan oleh Jabatan Warisan Negara. Lokasi bangunan Sultan Abdul Samad di dalam peta ialah di Jalan Raja, Kuala Lumpur, iaitu terletak di tengah bandar Kuala Lumpur di mana dua batang sungai Gombak dan Kelang bertemu. Ia terletak di Jalan Raja yang dahulunya dipanggil Gombak Road. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1894 dan siap dibina pada tahun 1897. Seterusnya, ia juga telah dibuka pada tahun 1897. Bangunan ini dinamakan sebagai bangunan Sultan Abdul Samad bersempena nama almarhum Sultan Abdul Samad ibni almarhum Raja Abdullah yang memerintah negeri Selangor selama lebih kurang 39 tahun sejak dari tahun 1857. Tanda utama bagi bangunan Sultan Abdul Samad ialah bergaya Moorish. Bumbungnya suatu tembaga berkilat dom dan menara jam tinggi 40 meter adalah tanda tempat utama Kuala Lumpur. Ketinggian bagi bangunan ini ialah 17 meter tinggi dan kawasan lantainya seluas 10,200 meter persegi. Idea dan reka bentuk bangunan ini bermula seawal tahun 1889. Setelah W.E. Maxwell mengambil alih tugas sebagai Residen British di Selangor. Pada ketika itu, Kuala Lumpur yang merupakan ibu negeri Selangor hanya mempunyai bangunan-bangunan seperti rumah kedai dan beberapa bangunan kerajaan tidak berapa menonjol dan gah. Pada waktu itu, W.E. Maxwell telah membawa Charles Edwin Spooner dari Ceylon sebagai State Engineer dan dibantu oleh Bellamy dan Arthur Charles Alfred Norman sebagai arkitek. Batu bata yang digunakan untuk membina bangunan Sultan Abdul Samad ialah batu bata berkualiti berwarna merah yang dibawa daripada India dan para pekerja kebanyakan terdiri daripada kaum India. Pada peringkat awal pembinaan, ia diperbuat daripada kayu dan batu bata yang dicat berwarna hitam, namun kini ia telah digantikan dengan kubah yang bersalut tembaga. Tempoh masa yang telah diambil untuk siap pembinaan ini ialah selama 2 tahun 7 bulan. Apabila siap sepenuhnya, bangunan ini telah dirasmikan oleh Residen Jeneral Selangor iaitu Sir Frank Swettenham. Pada 4 April 1897, bangunan ini kemudiannya menjadi bangunan pejabat pemerintah kolonial Inggeris yang dikenali sebagai Pejabat Kerajaan Baru pada tahun 1974, iaitu beberapa tahun setelah kemerdekaan Malaysia. Semua pejabat kerajaan di Selangor dipindahkan ke Shah Alam dan pejabat kerajaan Malaysia dipindahkan ke Jalan Duta Damansara. Oleh itu, nama bangunan ini ditukar menjadi bangunan Sultan Abdul Samad berdasarkan nama Sultan Abdul Samad, Sultan Selangor yang bertugas semasa pembinaan bangunan ini. Pembinaan kerajaan Inggeris di Selangor memerlukan ibu pejabat baru untuk mentadbiran negara ini. Maka, itu merupakan objektif utama bangunan Sultan Abdul Samad ini dibina. Sultan Abdul Samad yang merupakan pemerintah negeri Selangor dari tahun 1857 hingga 1898 telah bersetuju untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negeri Selangor. Setiap bangunan yang dibina dan ditubuhkan pasti mempunyai tujuan dan fungsinya tersendiri. Seperti bangunan Sultan Abdul Samad, penumbuhan bangunan ini bertujuan supaya jabatan-jabatan kerajaan yang penting dapat ditempatkan semasa British memerintah di negara kita. Bangunan baru kerajaan iaitu The New Government Office adalah nama yang dikenali sebagai permulaan pembinaannya dan kemudian sebagai Sekretariat Persekutuan ataupun Federal Secretariat. Bangunan Cordova dan Mesir dua tingkat ini mempunyai ketinggian 17.5 meter dengan menara jam setinggi 41.5 meter dan meliputi kawasan seluas 10,200 meter persegi. Reka bentuk binaannya adalah berbentuk sorogenik yang berasaskan seni bina Morwood dan Moore.
Tingkap dan pintunya pula berbentuk melengkung seperti masjid-masjid di Cordova dan Mesir. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan mercu tanda yang sangat sinonim bagi Bandaraya Kuala Lumpur dan negara Malaysia. Keunikan dan identiti seni bina yang terdapat pada bangunan tersebut mendapat pujian dan sanjungan daripada para pelancong luar yang datang ke Malaysia. Bangunan ini telah berjaya menjadi ikon kepada Kuala Lumpur.